antara kelompok yang terkenal menafikan ketentuan, menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelampau mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Tak boleh kata Allah nama dengan nama Ar-Rahim, tak boleh kata Allah nama dengan nama Ar-Rahman, tak boleh kata Allah, dan seterusnya. Tak boleh kata Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat beristiwa. Allah tak boleh kata Allah bersifat dengan sifat senyum. Tak boleh kata Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tangan, turun dan sebagainya. Tak boleh, mereka menafikan. Dan hal tersebut berlaku sampai kepada hari ini. Tapi oleh kerana nama Jahmiyah ni dia tak popular, masyarakat kita kurang tahu. Tapi pada hari ini mereka lebih popular dengan nama Al-Ahbash. Ini adalah Jahmiyah abad ini. Jahmiyah abad ini. Tuan-tuan dan puan sekalian. Seterusnya, jadi mereka meninggalkan benda itu. Jadi menyebabkan bila manusia menafikan sifat-sifat Allah, manusia tak ambil berat pada sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia itu jauh daripada mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kesan akibat manusia apabila mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin datang khusyuk dalam peribadatan mereka, datang rasa rendah diri, datang rasa hormat, datang rasa kecil, rendah diri dan sebagainya. Mustahil muncul sekiranya seseorang itu tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal Tuhannya yang dia ibadahi. Kemudian seterusnya golongan-golongan Al-Murji'ah. Nanti benda ni kita akan rincikan balik dalam bab-bab yang mendatang. Golongan Al-Murji'ah, tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu golongan-golongan yang mana mereka ini menafikan hubungan dan ikatan antara iman dan amal. Nama mereka ni tak ada dah, tetapi mereka meninggalkan ideologi mereka, iaitu wujudnya manusia-manusia pada hari ini liberal, bersifat ataupun berpemikiran liberal. Bila berpemikiran liberal ni, mereka melihat rasional itu, apa yang dikatakan baik pada awam. Satu, kesan dia. Kedua, kalau buat jahat pun, apa masalah dia? Iman dia siapa tahu. Sebab tu pada hari ni ramai orang yang dia kata dia mengaku dia tak semayang, dia mengaku dia buat jahat apa semua, tapi hati aku apa tahu? Hati aku lebih baik daripada orang yang pakai lebay. Hati aku lebih baik daripada ustaz. Hati aku lebih baik daripada orang perempuan yang menutup aurat dia. Tuan-tuan, hukum tutup aurat lain. Orang tutup aurat, hati jahat pun ramai, tapi setidak-tidaknya dia telah melaksanakan satu tanggungjawab. Dia tutup aurat dia. Yang hang tu dah lah apa ni tak tutup aurat, lepas tu jahat pula. Lagilah teruk dua kali ganda. Jadi ini adalah perkara yang berlaku dalam realiti masyarakat. Mereka menyangka bahawasanya kami, walaupun kami buka tak tutup aurat kami ni, tapi kami banyak bersedekah. Walaupun kami tak tutup aurat, walaupun kami joget sana sini, tapi kami, hati kami baik, kami bersikap ihsan, kami jaga anak yatim kami ni. Tuan-tuan, itu mungkin satu kelebihan dia. Yang kita di sini pula bagi yang menutup aurat pula jangan dilihat, oh dia tu sedekah tak ikhlas, dia tu bagi ni tak ikhlas, aku ni. Kita baru buat satu segi. Kita sedekah apa yang kita mampu sedekahkan, setidak-tidaknya kita melakukan dua kebaikan. Kita telah menutup aurat dan pada masa yang sama kita melakukan kebajikan. Bagi dia pula, dia tak boleh anggap bahawasanya, oh aku dah tak tutup aurat ni pasal aku sedekah banyak, settle aku yang ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini dosa antara dosa. Sebab apa? Sebab kadang-kadang manusia ni dia salah faham dengan hadis. Contohnya hadis Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, susulilah keburukan itu dengan kebaikan, kerana kata Nabi, kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang kamu lakukan. Itu bagi dosa-dosa kecil. Buka aurat dosa besar, bukan dosa kecil. Nampak? Hak tu lagu-lagu apa ni, kita katakan dosa-dosa yang kecil. Menguak tak tutup mulut, menguak menjerit bunyi ha gitu, itu di antara dosa-dosa yang bukan dikategorikan sebagai dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, wallahu alam. Dosa mata, melihat wanita dengan sengaja, ini juga bukan kategori merupakan dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah. Sangat besar bila ditimbul di sana perkara-perkara yang berbangkit, yakni setelah dia tengok dia buat benda-benda yang tak sepatutnya, maka itu baru dikategorikan sebagai dosa yang besar.
Jadi ini golongan Murji'ah. Jadi mereka bukan meninggalkan Murji'ah, mereka meninggalkan liberal dalam masyarakat kita pada hari ini. Menyebabkan manusia confuse, yang mana satu agama, yang mana satu dia punya kehidupan dia, dan wujud di sana pengasingan antara agama dan juga kehidupan, wujud di sana institusi agama yang diasingkan daripada kehidupan, menyebabkan orang pada hari ini pun merdeka sampai lupa agama, melompat terlebih ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya Ar-Rafidah, ya, mereka kelompok yang kekal sampai hari ini. Mereka adalah, kita boleh katakan, kelompok yang tua, antik, agama yang antik. Antik bukan bermanfaat, tuan-tuan dan puan sekalian. Antik yang kita katakan dalam ahli sunnah ni lebih antik. Ahli sunnah wal jamaah lebih antik kerana kita mai langsung daripada Nabi SAW. Tetapi apabila kelompok-kelompok ini, puak-puak Syiah, mereka juga mendakwa mereka datang daripada Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi SAW. Sehingga kan salah seorang penulis mereka yang terkenal menamakan dirinya sebagai Khair Izzah. Hati-hati dengan penulis ni dan hati-hati dengan buku-buku dia. Dia dah tulis, saya difahamkan oleh seorang sahabat melalui Facebook, dia maklumkan kepada saya bahawasanya dia tunjuk buku tersebut pada saya dalam bentuk PDF, dan insya-Allah dia akan post buku tu kepada saya. Dia kata buku ni telah disebarluaskan dan penulisnya menjual secara peribadi. Dia pada dana untuk dia cetak buku sendiri. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hak bersuara ni dia tak boleh bagi bebas. Bila bebas dia jadi begitu. Bersuara ni dia kena kawal. Sebab apa kata kawal? Sebab Nabi dah sebut tentang pengawalan hak bersuara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, hendaklah dia berkata benda hak baik ataupun diam. Maksudnya benda yang berhak untuk dikatakan hanyalah benda yang baik saja. Ini ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Bila dia berkata benda yang tak baik, ini merupakan antara ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhirat. Adakah Syiah tu perkataan-perkataan mereka, penghinaan mereka ke atas sahabat Nabi? Bahkan saya tengok dalam buku tersebut dia menimbulkan syubhat tentang perbezaan mazhab di dalam Islam. Kata dia, tengok mazhab kami, mazhab Ahlul Bait sama, tak berubah. Tapi Islam tengok 4 mazhab berselisih pendapat. Abu Hanifah kata macam ni, Malik kata macam ni, Syafi'i kata macam ni, Ahmad kata macam ni. Mereka telah berpecah sama mereka. Bagi orang yang dangkal ilmu pengetahuan agamanya, sudah semesti mudah untuk dipengaruhi dengan penghujahan bodoh seperti itu. Sebab tu kita kena banyak mengaji, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita kena banyak belajar. Ini adalah golongan Rafidah, dinamakan sebagai Rafidah kerana mereka ini, Ar-Rafdu berarti penolakan. Mereka tolak kekhalifahan Abu Bakar, tolak kekhalifahan Umar Al-Khattab, tolak kekhalifahan Uthman, dan mengkafirkan ketiga-tiga sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang mulia ini. Walaupun panjang cerita dia, nanti kita cerita sampai pada bab dah. Seterusnya Al-Jabriyah wal Jabriyah. Jabriyah ni lawan kepada Qadariyah. Mereka ni golongan yang terlalu. Pada hari ini kita lihat sebahagian golongan Jabriyah, ideologi dia ada, iaitu yang mana dia kata kita serah pada Allah semua. Macam saya pernah cerita dulu ni, ada orang nak pergi haji. Dia kata tak apalah, kita pergi duduk kat airport, tunggu airport, InsyaAllah InsyaAllah Allah hantar, InsyaAllah Allah bagi duit, InsyaAllah Yang ni tuan-tuan dan puan sekalian, salah faham pada hadis juga. Sebab tu satu hadis daripada Nabi SAW, Al-Imam Ahmad bila mengulaskan hadis ini, di mana kata Nabi SAW, man tawakkala 'ala Allah haqqa tawakkulih. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seperti at-tayr. At-tayr yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Dia akan keluar dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang.
la khalaqahu mithla at-tayr. Allah akan jadikan dia seperti burung bagi orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Apa maksud dia? Kata Imam Ahmad, dia membahagikan hadis ini. Bukan hadis ini menunjukkan bahawasanya orang yang bertawakal itu adalah orang yang berusaha. Sebab burung dia keluar, bukan dia terbang saja. Terbang balik kenyang. Tak. Dia terbang, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia lihat kat mana ada ikan, dia turun pergi patuk. Dia patuk pokok ke, dia patuk mana-mana ke, dia cari makanan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, supaya orang tak salah faham hadis ni, dia duk ingat siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan bagi murah rezeki dia. Ini salah satu salah faham. Ini adalah ideologi Jabriyah. Seolah-olah dia nak menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kalau pelampau dulu memang mereka telah menggambarkan Allah sebagai Tuhan yang zalim. Pasal apa? Allah cipta manusia, lepas tu Allah bagi kat manusia apa yang dia nak bagi. Jadi Allah cipta manusia, Allah sesatkan dia, Allah masukkan dia dalam neraka. Allah cipta manusia, Allah tak bagi rezeki kat dia, menyebabkan dia sesat, menyebabkan dia kufur. Dia pergi menadah tangan ke gereja-gereja sampai jadi isu. Allah ini zalim. A'udzubillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan-perkataan seperti itu. Sebenarnya Islam merupakan agama pertengahan di antara pelampau yang menafikan ketentuan, ketetapan Allah, dan juga golongan yang terlampau meletakkan segala-galanya ketentuan Allah sehingga menidakkan usaha-usaha dan tawakal di atas muka bumi. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti di situ dulu, tuan-tuan dan puan sekalian. Nanti kita akan sambung lagi perbahasan dalam sesi-sesi seterusnya. Sini ada beberapa persoalan. Tadi ada orang SMS saya ni, dia tanya soalan saya buka sana. Ada dua soalan dia kata sini. Apakah ada adat dan bacaan-bacaan tertentu ketika bersin, menguap, batuk, sendawa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kedua, hukum penggunaan sejadah yang menggambarkan corak ketika solat. Tuan-tuan dan puan sekalian, bacaan-bacaan tertentu ketika bersin memang ada lah bersin. Bersin, kata Nabi di dalam hadis riwayat Muslim, yang hakul muslim 'alal muslim sit, tanggungjawab seorang Islam ke atas saudaranya ada 6. Kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaih, bila kamu jumpa dia bagi salam kat dia. Wa idza da'aka faajib, bila dia panggil kamu bukan kenuri, kamu kena pi. Wa idza stansahaka fansahu, bila dia minta nasihat kepada kamu, bagilah nasihat pada dia. Kemudian wa idza atisa fashammithu, bila dia bersin maka jawablah bersin dia. Bila dia bersin maka jawablah bersin dia. Wa idza marida fa'udhu, bila dia sakit ziarahilah dia. Kemudian wa idza mata fatba'hu, dan bila dia mati ikutlah dia. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini menunjukkan jelas bahawasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawasanya bila orang bersin, jawab bersin dia. Jawab dengan syarat. Dengan syarat, tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu orang yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kita pergi satu persatu. Pertama sekali kita tengok adab orang yang bersin, apa yang Nabi SAW lakukan. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, kita kena tahu bersin ni dia disyariat, bersin bukan disyariatkan pula lah. Bersin ni al-utas, kata Nabi SAW, min Allah. Bersin ni, perbuatan bersin ni adalah daripada Allah. Wat-tatha'ub minasyaitan, menguap tu daripada syaitan. Tak apa menguap dia nampak amal. Menguap tu daripada syaitan, bersin tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal dia, tu bersin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bagi orang yang bersin, katakan bagi orang bersin, mengucapkan Alhamdulillah. Dan di sana ada kepelbagaian dalam ucapan. Ada Alhamdulillah ala kulli hal, Alhamdulillahirabbil alamin. Juga di sana ada lafaz Alhamdulillah. Kesemuanya sahih. Walaupun kata Al-Imam An-Nawawi yang lebih afdal pada pandangan beliau Alhamdulillahirabbil alamin.
tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, bersin, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian adab ketika bersin, kita bukan suruh lepas habis kuat. Bukan suruh menterin, hacum, lepas semua. Merupakan satu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'a yadahu fi atau thawbahu fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan Nabi di mulut, bersin, ataupun Nabi letakkan kain dia di mulut. Sebab tu kalau dulu-dulu ataupun orang yang lama sikit, yang senior sikit, dia pun suka ada, dia panggil apa tu, sapu tangan, buah dalam poket. Dah. Sapu tangan buah dalam poket, di mana-mana. Kita orang muda-muda ni dia tak pakai sapu tangan lah. Dia pakai wet tissue. Taklah pakai sapu tangan belakang. Tuan-tuan, jadi ini adalah satu sunnah. Jadi kita kawal tu maksudnya kita jangan menjerit terlalu kuat. Walaupun bersin tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah adab bagi orang yang bersin. Satu. Kedua, bagi orang yang mendengar orang bersin. Kalau dia mendengar, kalau orang tu tak sebut alhamdulillah, dia tak perlu sebut yarhamkallah. Kalau orang tu sebut puji Allah disebabkan dia berasa puas, berasa segak bila bersin ni, dia akan jadi segak. Jangan orang bersin ni mengantuk. Saya jarang jumpa kalau orang bersin mengantuk. Kalau dia ada penyakit mengantuk mungkin. Tapi kalau dia tengah bersin mengantuk itu dia ada masalah. Biasanya dia akan jadi segak. Sebab tu dia ucap alhamdulillah. Jadi orang yang mendengar jawab yarhamkallah. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, bagi orang yang mendengar orang lain tolong jawab dekat dia bersin, dia sebut alhamdulillah, orang tu jawab yarhamkallah, dia jawab balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kamu dan memperbaiki urusan-urusanmu. Tu ya. Beberapa hukum yang dibicarakan sekitar bersin ni tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh, hukum menjawab orang bersin, adakah dia fardu ain atau fardu kifayah? Kalau sekiranya orang tu jawab alhamdulillah, dia jadi fardu kifayah. Memadai dua orang menjawab, seorang menjawab, maka gugur bagi yang lain. Walau bagaimanapun tidak menjadi masalah. Ramai-ramai mendoakan dia, dan dia juga kembali mendoakan kita sebab dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey, satu. Kedua, sekiranya dia bersin banyak kali. Sekiranya dia bersin banyak kali, dia kalau dalam kelas dia bersin jenuh, kita pakai tak ada apa, pakai tak mengaji kita baru ustaz, sesungguhnya firqah kumpulan kamu hacu alhamdulillah yarhamkallah, jangan terbahagi kepada hacu yarhamkallah, jenuh tak habis kita mengaji. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau sampai ke tahap tu, bagi orang yang bersin, dia kena faham majlis, dia perlu keluar dan selesaikan bersin dia, bersihkan hidung dia dan sebagainya, dan memadai dengan sekali jawapan. Adapun bagi orang yang bersin, dia nak ucapkan alhamdulillah banyak kali, tidak menjadi masalah. Kalau dalam majlis pengajian seperti ini, adapun sekiranya di luar sana kita nak balas ucapan dia yarhamkallah berapa kali pun tidak menjadi masalah. Okey, tu faedah yang kedua. Yang ketiga, daripada hukum hakam bersin, sekiranya orang bersin dalam sembahyang, boleh tak dia sebut alhamdulillah? Boleh tak? Boleh, tuan-tuan dan puan sekalian. Berdasarkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yang dia bersin dalam sembahyang tu disebut alhamdulillah. Nabi SAW tak larang ucapan alhamdulillah dia, dan Nabi SAW tak larang ucapan yarhamkallah orang lain jawab. Nabi tak larang. Sebaliknya yang Nabi larang pasti dia pergi sebut wa thukla ummiyah tu. Celaka hamba semua ni tengok apa. Hak tu yang Nabi larang. Nabi kata dalam solat tu tidak ada perkataan-perkataan, hanya ada cakap dalam solat. Adapun dia menyebut alhamdulillah ketika bersin, itu adalah perkara yang tidak dilarang, bahkan dituntut di dalam Islam. Kalau bersin alhamdulillah yarhamkallah. Dan bagi yang lain pula, jangan jawab kuat alhamdulillah. Kalau dia ni pun alhamdulillah yarhamkallah, jenuh tu imam lupa habis. Memadai dengan kadar yang biasa, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu bagi bersin.
Yang kedua bagi pada lagi ya, faedah daripada bersin ni. Saya yang tu je kot. Kalau ada lagi boleh ingatkan. Seterusnya yang kedua tentang menguap. At-tatha'ub ni daripada syaitan. Kata Nabi SAW dalam hadis dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Inna at-tatha'uba minasyaitan. Wa man tatha'aba kata Nabi fardudhu mastata'." Sesungguhnya menguap itu daripada syaitan, dan barang siapa yang menguap hendaklah dia cuba usaha untuk halang menguap tu sekadar mampu dia. Usaha halangkan menguap, halangi menguap dia tu sekadar mampu dia. Kerana kata Nabi SAW dalam hadis yang sama, fa inna at-tatha'uba wa man tatha'aba, kata Nabi, dan barang siapa yang menguap faqalaha, dan dia berkata ha, dhahika syaitan, syaitan akan gelak, syaitan akan ketawa. Jadi menguap ni menyebabkan syaitan ketawa, syaitan gelak. Kerana itu Al-Imam Ibn Qayyim membahaskan hikmah Nabi SAW suruh kita tutup mulut. Dan dalam hadis yang lain, fawadu'a yadahu fi fih, Nabi tutup mulut Nabi, Nabi cuba kekang, tutup dengan tapak tangan kanan. Adapun orang kata tangan kiri, itu perbahasan wallahu alam. Dia kata kita sebab kita nak elak daripada syaitan. Adapun yang disebut tutup dengan tangan kanan sebab mulut ini merupakan satu tempat yang baik, maka kita dahulukan tangan kanan untuk kita tutup. Adapun kata tutup dengan belakang ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini disangkal oleh beberapa ilmuwan Islam, antaranya Al-Imam As-Safarini. Dia tulis satu penulisan, dia kata tutup dengan tapak tangan ni lebih tepat kerana dia lebih menutup. Hak lagu ni nak pegang lagu mana? Berlubang atau cokok? Jadi tutup dengan ni dia lebih sesuai dan lebih tepat. Wallahu alam. Wala bagaimanapun Nabi dia tak tunjuk cara tertentu nak tutup. Nabi kata pegang mulut. Diulas oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, panjang lebar benda ni. Kata Syekh Ibn Utsaimin, gigit mulut bawah ni. Tak tahan menguap, gigit mulut bahagian bawah. Dia bagi penjelasan panjang. Dia gigit mulut bawah, tapi dia kata jangan gigit sampai pecah pula. Takat mana yang kamu mampu ni dia sebut ni. Jangan kamu gigit sampai pecah pula. Gigit sekadar mana yang kamu mampu untuk tahan. Sebab tatha'ub ni minasyaitan. Menguap ni adalah daripada syaitan. Dan kalau kita menguap bunyi gitu, syaitan dia akan ketawa. Dan perkara yang menggembirakan syaitan adalah perkara yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi jangan kita ambil pandang ringan tentang hal-hal yang seperti ini. Begitu juga disebut oleh sebahagian para ahli ilmu sebahagian yang mengatakan bila seseorang tu dia menguap, sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syekh Ibn Utsaimin dia jawab isu ni, dan dia gabungkan sekali dengan orang tanya kepada dia isu bila kenyang sebut alhamdulillah, ataupun bila belahak sendawa bila alhamdulillah, bila menguap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata beliau, sesungguhnya perbuatan-perbuatan ini tidak dinukilkan daripada Nabi SAW. Tidak dinukilkan daripada Nabi. Walaupun dilihat, oh ya, apa masalahnya kita sebut a'udzubillah? Sebab menguap tu kan daripada syaitan, dan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. So apa problem? Satu. Bagi orang yang kenyang pula lah, kita kenyang kan? Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Apa problem? Tuan-tuan, problem pasal apa? Pasal Nabi SAW tak buat. Sebab itu telah menjadi satu kaedah di sisi ulama-ulama fiqh, anna kulla syai'in idza wujida sababuhu fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fa fi'luhu laysa bisunnah. Ni kaedah bagi di sisi ulama-ulama fiqh untuk mengeluarkan hukum. Kata mereka, iaitu segala sesuatu yang ditemui sebabnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi tak buat, maka melakukannya bukan merupakan sunnah. Jadi alhamdulillah tu adalah sebab. Sebab apa ucap alhamdulillah? Kita akan jawab pada hari ini, sebab kenyang. Ucapan alhamdulillah ada ke tak ada di zaman Nabi? Ada. Nabi pernah kenyang ke tak?
Nabi ucap dah alhamdulillah sempena kenyang? Tak, Nabi tak pernah menjadikan dia sebagai satu kemestian ucapan alhamdulillah pasal kenyang. Maka menjadikan ucapan alhamdulillah kerana kenyang, menjadikan dia satu kemestian. Sebut alhamdulillah ni apa ni, sendawa tak tengok. Rupanya kawan tu angin. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu bukan merupakan satu sunnah. Begitu juga bagi orang yang menguap, dia tak perlu menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, melainkan di sana dia berasa ada gangguan daripada syaitan. Pasal dia berasa ada gangguan daripada syaitan, dia membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim secara umum, bukan semata-mata kerana menguap tersebut. Begitu juga orang yang dah kenyang tadi, bukan semata-mata dia ucap alhamdulillah tu pasal dia sendawa. Tak perlu tunggu sendawa. Kita lepas makan, tuan-tuan dan puan sekalian, lepas makan, tuan-tuan dan puan sekalian, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala umum. Kenapa kita nak kena tunggu sendawa? Wallahu a'lam. Adapun batuk makan ubat batuk lah kot. Batuk Allahu a'lam, saya tak pastikan daripada mana ada penjelasan Nabi SAW dan para sahabat tentang praktik yang perlu dilakukan ketika batuk. Adapun yang kedua, hukum penggunaan sejadah yang bergambar, bercorak. Pertama sekali kita kena tahu, kadang-kadang ada orang ni dia nak ikut sunnah, bagus alhamdulillah, tapi sampai dia membida'ahkan semua sejadah. Ada sejadah ni harus, tuan-tuan dan puan sekalian, harus. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab di dalam sahihnya, babu as-salatu 'alal hasir, bab pada menyatakan sembahyang di atas satu benda yang lapik, al-hasir. Al-hasir ni, perkataan al-hasir dibahaskan. Antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah disebut pengertian perkataan al-hasir ini merujuk kepada sesuatu yang dijadikan sebagai pelapik ataupun khumur, dijadikan sebagai pelapik dahi ataupun pelapik tangan, pelapik dahi dan tangan. Sebab dulu di antara alasan-alasan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in menjadikan lapik, meletakkan lapik untuk solat mereka adalah kerana kepanasan. Sebab dulu panas ataupun sejuk yang terlampau, jadi diletak lapik. Tapi pada masa yang sama, pernah Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi salat di dalam rumah Nabi meletakkan lapik. Kan dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh keluarkan lapik yang dilukiskan di atasnya lukisan-lukisan. Sebab apa? Sebab dia mengganggu kekhusyukan Nabi, menunjukkan asal meletakkan lapik dalam solat adalah satu keharusan, satu sunnah. Boleh saja nak letak lapik, boleh juga tak berlapik. Antara hikmah tak berlapik di dalam solat, direct langsung atas tanah, ni kira berlapik dah ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, jangan kita salah sangka, kita kata apa memang tak ada. Ini bapak saja besar main ke belakang saja dah. Dia kata semayang atas kayu tak berlapik. Semayang tak berlapik yang diertikan di dalam Islam asalnya, tuan-tuan, mayang atas bumi terus. Antara hikmah dibahaskan oleh para ulama, pasal apa boleh kita mayang terus tanpa berlapik atas bumi? Ya, pertama dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi mayang dan para sahabat tak berlapik, kalanya tak berlapik, khususnya ketika mana tak sejuk dan tak panas. Antaranya, seterusnya yang kedua, menggambarkan kerendahan dan kehinaan manusia tu atas tanah tu. Itu adalah antaranya. Sebab tu kalau kita bila dah luar, bila dah penuh orang mayang di Al-Khadim ni, mayang raya ke contoh, mayang raya di luar lah, kata-kata semayang tarawih katakan, penuh sampai keluar sana, tak ada lapik. Cuba tengok. Melainkan sekiranya kita pasti, kalau takat-takat tadi tu Ustaz Husin keluar balik iyak tu, kena selipar-selipar Jepun dia pakai selipar tu, kena apa-apa lagi, yang tu tak ada apa, no problem. Kalau mem macam tu, mayang kat mana pun tak boleh. Tuan-tuan dan puan, kita tahu mana tek cicak ni jatuh sini malam, pecah ke jadi ke mana, tersebak ke mana ke, kena ke mana ke, kita kan tahu. Kalau macam tu kat mana pun kita tak boleh sembahyang. Jadi sebab tu asalnya kita bersolat, tuan-tuan dan puan, tanpa berlapik. Cuma di sana ada keharusan berlapik. Cuma lapik yang kita pilih itu elakkan daripada bercorak.
kerana ia dibenci oleh Nabi SAW. Sebab dia boleh mengganggu solat kita. Khususnya lapik-lapik yang ada banyak, sama ada corak bunga ke, bunga orkid lah katakan. Tengok-tengok tengah-tengah bayang ni bukan lagi bunga orkid ni, bunga lain ni. Ada. Lepas tu dah yang syoknya yang kalau yang ada Kaabah, Kaabah aku tengok lagu lain. Dia lukis ni pintu salah pintu ni. Ni Hajarul Aswad di belah ni dia silap. Jadi dia duduk kona duk rayah sorak, mengganggu konsentrasi solat. Mengganggu konsentrasi solat. Sebab tu para ulama bila bahaskan tentang lapik yang Nabi guna, dia hanya melapik dahi dan juga kedua tapak tangan. Itu lapik yang diguna pakai oleh Nabi SAW. Tak semestinya keseluruhan. Begitu juga dibahaskan oleh para ahli ilmu tentang pemilihan lapik-lapik tertentu yang membezakan antara solat seseorang dengan solat orang lain. Khususnya dia bagi lapik itu kat imam, kat orang lain tak. Tak boleh lagu ni sebenarnya, tak boleh. Kalau lapik tu warna tu semua kena sama lapik tu. Begitu juga orang tertentu, orang yang besar, orang yang berkedudukan, bila dia pi, dia lapik dia yang si. Tak boleh. Ini dilarang tuan-tuan dan puan-puan sekalian oleh para ahli ilmu, pemilihan lapik-lapik yang tertentu. Jenis-jenis yang tertentu. Kerana benda ni tak ada penetapan. Benda ni tak ada penetapan dan di sana ada keluasan. Adapun kalau kita sembahyang dalam masjid, tak perlulah kepada lapik-lapik yang lain. Sebab tuan-tuan dan puan tengok dalam satu hadis, ingat saya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, yang mana beliau menjelaskan bahawasanya Nabi SAW datang ke tempat beliau nak solat. Kemudian kami ada satu hasir, tempat untuk lapik, qad iswadda, dah hitam dah benda tu. Pasal apa hitam? Bisababi tuli labsi, sebab dah lama sangat guna. Fanadhahtuhu, aku ambil, aku gosok-gosok ngayak sikit bagi putih balik. Kemudian Nabi SAW solat di atas dia. Menunjukkan pelapik-pelapik ni juga perlu pada lapik-lapik yang bersifat bersih, elok. Wallahu a'lam. Itu saja yang saya nak cerita. Itu soalan yang ditanyakan dalam SMS ni. Seterusnya. Ya. Ini surah Al-Isra 70 ayat 30 yang siapa yang buta di dunia. Buta. Dalam buku ini Dia kata bebas. Dia macam ni ya. Saya balas mudah ya. Dia kata dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Man kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma." Siapa yang buta di dunia, dia di akhirat pun buta juga. Maka depa kata nilah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz ni dia buta. Pasal dia Wahabi, dia buta juga di akhirat kelak. Okey. Ni saya pertama sekali saya bagi jawapan bodoh dulu lah, pasal itu sangat bodoh cara dia tulis tu. Kita bagi balik jawapan yang bodoh. Minta maaf, bodoh dalam erti kata bukan bahasa kasar, bahasa lembut lah tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya katakan di sini, kalau kita nak main lagu tu, banyak benda kita boleh guna. Contoh dalam Quran, di antara yang mengeluarkan idea-idea seperti ini, jawapan seperti ini adalah puak-puak Ahbash. Puak Ahbash, tok guru mereka nama Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Dia berasal daripada Ethiopia, orang kulit hitam. Saya bagi satu ayat Quran kat dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun kita, ini jawapan yang sama seperti cara dia tulis kalau kita nak jawab, tapi kita tak mau jawab lagu tu. Tapi saya nak cerita saja, bukan nak jawab ni, nak cerita saja. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Lagi dahsyat. Di hari itu manusia ada yang putih wajahnya dan ada yang hitam wajahnya. Siapa-siapa yang hitam wajahnya, maka dia telah kufur. Akafartum ba'da imanikum, setelah dia beriman. Fadhuqul 'adzab, akan diberikan azab ke atas dia. Bima kuntum takfurun, kerana kekufuran dia. Adakah orang hitam dia akan terima? Mampus itu ramai orang hitam Tak cerdiklah lagu ni. Dia nak pi kepada si fulan, subhanallah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, sumbangan-sumbangan dia, perkataan-perkataan dia, ketegasan-ketegasan dia yang sangat terkenal. Dia tak boleh nak jawab, dia tak boleh nak ni, dia pergi duk bawa cerita-cerita lagu ni yang mengelirukan orang awam.
Jadi kita dengar, oh betul buta dunia, buta akhirat. Kalau gitu hang hitam ni yang mampu yang dia. Tu tak cerdik lah, tak cerdik tuan-tuan. Kita jangan guna hujah-hujah seperti itu. Cuma kita nak kata benda-benda seperti ini sebenarnya penggunaan ayat Al-Quran bukan pada tempat dia. Itu bukan tafsiran dia. Macam ayat yang saya bacakan tadi. Sebenarnya tafsirannya kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang putih wajahnya adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang yang hitam wajahnya adalah Ahlul Ahwa wal Bidah. Pelaku-pelaku bid'ah, pengikut hawa nafsu dan juga orang-orang kafir. Mereka ini yang akan hitam wajah mereka di akhirat kelak. Jadi tunggu di sana nanti tengok siapa hitam siapa putih. Wallahu a'lam. Ini soalan-soalan yang biasa diajukan. Apakah hukum meletakkan gelaran asyahid kepada tokoh-tokoh Islam yang telah meninggal dunia? Meletakkan gelaran asyahid, tidak ada sesiapa pun yang layak meletakkan gelaran asyahid melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Al-Bukhari rahimahullah letakkan satu bab di dalam sahihnya, babul la yuqal fulanu syahid. Bab pada menyatakan larangan menamakan fulan itu asyahid. Sebab kita tak tahu tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab kita tak tahu. Walaupun kita boleh secara umumnya zahirnya boleh hukum, boleh mendoakan seseorang itu agar dia syahid dan boleh uruskan jenazah dia sesuai dengan hukum-hukum orang mati syahid, tapi menamakan dia, letakkan nama dia asyahid, syuhada dan sebagainya, ini adalah anugerah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini kita tak tahu. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau nak kata dia wira ke apa ke jaguh ke, kata pilih apa-apa yang baik-baik. Kemudian, apakah hukum melipat pakaian dalam solat, melipat lengan baju dan seluar? Lipat dalam solat ni tak boleh, tuan-tuan dan puan sekalian. Asalnya berbalik kepada umum hadis Nabi SAW al-kuft. Kuft ni bererti lipatan. Dia merangkumi kita mengangkat sesuatu seperti rambut. Bila kita sujud, bagi orang yang tak pakai lebay, dia tarik rambut dia, remuh dia pergi naik ke atas. Bagi orang yang tangan ini dia lipat, bagi orang yang seluar dia lipat. Asal pada lipatan ini adalah dilarang di dalam solat. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah hukum bermuamalah dengan puak Syiah seperti membeli produk dan barangan makanan dan minuman mereka daripada Iran? Pulau hak mereka. Tuan-tuan, dia sebenarnya sama aja. Kalau nak pulau Yahudi, Israel, pulau dengan Syiah sama. Macam je. Tapi selama mana kita yakin makanan mereka ni, tuan-tuan dan puan sekalian, halal, mendapat cap halal daripada kita di sini, daripada JAKIM kata dia buat pemeriksaan apa semua, maka tidak menjadi masalah. Cuma guru saya wallahu alam, beliau pernah menceritakan suatu ketika dahulu yang menggambarkan betapa golongan-golongan Syiah ini, Imam 12 ini, mereka sangat-sangat anti kepada ahli sunnah. Mereka sehinggakan mereka kencing di dalam produk-produk makanan dan minuman mereka. Jadi mereka bekalkan kepada ahli sunnah. Itu yang dimaklumkan, yang sampai kepada saya melalui guru saya ketika mana saya belajar di Jordan, apabila kita membahaskan tentang pecahan golongan-golongan dan puak-puak Syiah, yakni betapa bencinya Syiah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun hal-hal seperti ini mungkin kita lihat tak kangkut, tetapi wallahu alam tak mustahil ianya berlaku apabila satu kelompok yang menghalalkan darah umat Islam. Orang Kristian tak halalkan darah Islam. Daripada mereka, agama mereka tak halalkan darah umat Islam. Yang menghina, mencerca kelompok-kelompok ni Yahudi. Sebab tu yang akan bersama-sama dengan Yahudi Asbahan adalah puak-puak Syiah suatu hari nanti, yang akan keluar bersama-sama dengan tentera Dajjal. Mereka ni lah cerca, cela, maki yang inginkan kerosakan umat-umat lain semua. Kristian tak. Kristian dia nak orang bersama-sama dengan dia. Syiah mereka menginginkan kebencian, mereka menginginkan kerosakan bagi umat Islam. Sebab tu dalam satu perbualan telefon, seorang lelaki daripada Iraq, dia telefon satu stesen TV, satu program di dalam TV. Program tu bertajuk apa dia? Hatta la takuna fitnah. Saya ingat saya tajuk program tu. Sehingga tidak berlaku fitnah. Tajuk dia. Jadi seorang syekh ni, orang lelaki ni telefon, dia kata, ya syekh, aku daripada Iraq. Dia menceritakan keadaan Iraq. Dia menceritakan bagaimana golongan-golongan Syiah ni bunuh ahli sunnah tiap-tiap hari.
kaum keluarga aku, anak-anak perempuan kami apa semua dirogol, dipenjarakan dan sebagainya. Bagaimana siksaan-siksaan yang mereka berikan tiap-tiap hari kepada Ahlussunnati wal Jamaah. Ada dalam internet, boleh search tengah-tengah live dalam satu program TV. Orang daripada Iraq telefon memaklumkan kepada Syekh, memaklumkan kepada dunia apa yang berlaku di Iraq, walaupun digambarkan benda tu baik. Sebab tu kena hati-hati dalam sebarang urusan perniagaan ke, urusan menjalinkan hubungan dua hala ke, nama kata dengan Iran, Iraq pada hari ini, kena berhati-hati. Kena berhati-hati sebab mereka ada pemikiran-pemikiran mereka yang ingin mereka suntik doktrin-doktrin. Sebab depa cakap, depa bukan guna melalui cara buat kuliah mengajak agama saja. Depa menggunakan ekonomi. Mereka menggunakan sistem-sistem pendidikan persekolahan. Mereka menggunakan hubungan dua hala, ketenteraan. Mereka macam-macam depa boleh guna. Depa guna perempuan-perempuan depa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana Syiah boleh tersebar di belah-belah Afrika? Orang negara kulit hitam ni antara disebut oleh Syekh Taufiq Al-Masiri. Syekh Taufiq Al-Masiri adalah antara ahli jawatankuasa tertinggi pertubuhan anti Syiah dunia. Ini bersama dengan Dr. Usman Khamis. Yang kita dalam proses kita nak jemput depa ni main Malaysia. Cerita macam mana gerakan. Dia kata macam mana orang Afrika tak boleh terpengaruh. Depa hantar pergi perempuan Iran. Hak segak-segak yang saya sebut, hidung boleh gantung menyangkut. Tuan-tuan dan puan sekalian, depa hantar pergi perempuan Iran. Orang hitam ni tengok, berkenan. Tersebarlah Syiah di belah negara-negara Afrika melalui wanita-wanita Iran. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ini satu fitnah yang sangat-sangat besar. Adapun boikot ni, sekiranya kita boikot mampu untuk memberi kesan kepada mereka, takat-takat tak minum Pepsi, tak minum ayak sebotol tak edi itu boikot yang tidak mendatangkan manfaat. Tapi kalau sekiranya untuk takwa kita sendiri yang tak mau dan sebagainya, maka itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Wallahu a'lam. Mereka pergi ke solat di masjid yang jauh kerana suara imam lagi merdu dari imam masjid yang dekat. Tuan-tuan dan puan sekalian, imarah masjid yang dekat bukan menjadi satu adat dan tradisi Nabi SAW pergi cari masjid jauh. Nabi akan mendahulukan masjid paling dekat dengan dia sendiri, tuan-tuan dan sekalian. Sekiranya tempat dia ada masalah, Nabi pergi tunjuk tempat mana nak semayang, hampa semayang sini. Dan bukan menjadi adat Nabi ulang-alik pergi semayang sana, tinggal masjid sini. Walaupun orang kata, kita dapat pahala melangkah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena himpunkan ke semua hadis. Tengok macam mana sikap dan perbuatan Nabi SAW. Dahulukan masjid yang dekat. Melainkan masjid yang dekat tu, imam tu baca pun tak betul terus. Fatihah tu memang tak betul. Ataupun dia buat Fatihah Bollywood. Ada Fatihah Bollywood ni orang buat lah ni. Dia baca Quran lagu orang Hindustan. Jadi karut lagu tu kita tinggal pergi, tak apa. Kita pergi cari Fatihah lagu Sudais ke, Syuraim ke, tidak ada masalah. Ataupun orang yang kita terkenal dia merupakan ahli bid'ah, ataupun kita terkenal dia merupakan orang yang fasik, memang kita tetap kena solat di belakang dia. Tapi sekiranya ada orang lain yang lebih baik daripada dia, tuan-tuan dan puan sekalian, di tempat yang jauh daripada situ, maka kita dahulukan, kerana ia dapat membantu untuk kekhusyukan solat kita. Bukan berarti haram solat belakang dia, tak haram. Kita tetap kena bersolat di belakang imam yang dilantik oleh pemerintah, mesti. Wallahu a'lam. Kemudian adakah puak ekstremis Islam seperti Al-Qaeda boleh dikategorikan sebagai Jahmiyah? Jahmiyah ni masalah terkenalnya mereka dalam masalah al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Sekiranya dalam kelompok Al-Qaeda ni ada penafian-penafian, maka itu adalah bersifat individu. Al-Qaeda ni terkenal mereka kerana kecenderungan mereka yang saya lihat lebih kepada pemikiran-pemikiran dan ideologi Khawarij. Ideologi Khawarij, iaitu mengkafirkan manusia, iaitu menghukum manusia itu kafir hanya dengan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, dan melaung-laungkan slogan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah slogan-slogan mereka. Jadi saya rasa cukup dulu setakat itu, tuan-tuan dan puan sekalian, perbincangan kita pada malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan
dan berikan kita agar kita memperolehi manfaat daripada ilmu yang kita dapat pada malam ni. Terlebih terkurang saya bergurau, saya minta maaf. Di situ dulu kita berhenti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ni nanti kita settlekan insya-Allah. Simpan.